Topiknya iaitu perubatan Islam yang sebenar. Apakah perubatan Islam yang sebenar? Bersama dengan kita pada hari ini iaitu Ustaz Abu Humaid Sufri Mahmud selaku jurulatih dan konsultan kerohanian Islam. Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sihat, Ustaz, ya? Dan hari ini kita nak memfokuskan mengenai perubatan Islam. Seperti biasa ya, apabila kita bercakap mengenai rawatan Islam, pastinya ianya berlandaskan Al-Quran dan juga pastinya jauh dengan ayat-ayat syirik yang berkaitan bid'ah yang kita dapat lihat ketika inilah yang kerap kali terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan kadang-kadang sebenarnya Izu kita pun tak tahu mana satu rawatan yang betul. Dan sebagai manusia biasa, kita pun tercari-cari kepada mereka perawat di luar sana untuk merawat kita. Tetapi mungkin Ustaz boleh kongsikan mengenai rawatan Islam cara yang sebenarnya bagaimana? Okey, secara ringkasnya penyakit yang dihadapi oleh manusia ini ada dua jenis. Satu penyakit yang disebut sebagai maradul abdan ataupun penyakit badan, dan yang kedua ialah maradul qulub, penyakit yang berkaitan dengan hati ataupun kerohanian. So Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi dia dah jelaskan konsep tentang perubatan Islam, dan bagi saya kitab At-Tibbun Nabawi ataupun perubatan Nabi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu antara orang kata apa macam mahakarya ataupun blueprint lah dalam bidang perubatan. Jadi secara ringkasnya kita tidak hanya mengkategorikan rawatan Islam ni hanyalah rawatan spiritual semata-mata. Bila sebut rawatan Islam, banyak orang akan fikir oh ini berkaitan dengan histeria, gangguan jin ke, sihir ke, santau dan sebagainya. Kalau yang hospital ataupun yang klinik punya perubatan tu bukan perubatan Islam. Ini salah faham sebenarnya. Sebab Islam ni sebenarnya kalau kita lihat sejarah, dia merangkumi kesihatan ataupun perubatan fizikal dan spiritual, both, kedua-dua sekali. Jadi cumanya dari segi zaman sekarang ni, oleh sebab perubatan hospital ataupun perubatan moden sudah kita apa dia dah ada dia punya sektor yang tersendiri, maka sekarang ni definisi kalau kita sebut rawatan Islam, maka kita kembali pada definisi yang diberikan oleh KKM sendiri, iaitu rawatan yang berdasarkan bacaan ayat Quran dan juga doa daripada Al-Quran dan juga sunnah, juga amalan para salafus soleh. Dan itu adalah definisi yang saya petik daripada KKM sendiri. Baik, kalau macam kami rakyat orang biasa ni lah menyebut berkaitan dengan perubatan Islam, tak tahu apa bezanya antara yang benar dan juga yang dimanipulasikan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana kita nak tahu secara asasnya perubatan ataupun ayat-ayat yang digunakan itu merupakan ayat-ayat Al-Quran yang betul-betul dalam Al-Quran, dengan mereka yang menambah menakut tambah ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Okey, secara prinsipnya ar-ruqyah ataupun jampi lah dari segi bahasa ni. Kalau sebut jampi ni ada dua. Satu jampi yang syar'i, iaitu yang bertepatan dengan syarak. Satu lagi jampi yang syirki, yang ada disebutkan oleh Nurul tadi, iaitu yang bercampur-campur dengan benda syirik. Maka nak tahu adakah ruqyah yang dibacakan itu betul ke tidak, yang pertama of course sebagai orang Islam kita kena tahu ayat Quran lah. Yang kedua, kita kena pastikan bahawa pembaca ataupun peruqyah itu tadi dia baca dalam bahasa yang kita faham. For example, tidak jadi masalah sekiranya kalau kita baca ayat Quran, kita campur dengan doa lain yang kita reka sendiri. Boleh. Misalnya, contohnya lepas kita baca Al-Fatihah, misalnya kan, kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Syafi, ya Kafi, sembuhkanlah penyakit orang ini ya Allah, dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu. Maka itu tidak jadi masalah. Masalahnya ialah sekiranya campur aduk itu melibatkan contohnya ayat Quran itu dibaca terbalik, ataupun in between ayat Quran itu diletakkan ayat yang lain. Maka ini menjadi satu kesalahan lah dalam ruqyah. Okey. Nah Ustaz, pandangan Ustaz mengenai ruqyah ya, adakah ruqyah ini boleh hanyalah ustaz-ustaz ataupun orang yang ahli dalam bidang agama sahaja yang boleh melakukannya? Adakah orang seperti saya, seperti orang biasa ini tidak boleh melakukan ruqyah terhadap diri sendiri? Bagaimana? Baik, ini juga salah satu salah faham yang saya rasa kena betulkan. Sebab dari segi definisi, ruqyah itu adalah doa sebenarnya. Ruqyah ni dia okey, doa ni ada banyak kategori. Satu disebut doa misalnya isti'azah. Isti'azah ni contohnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu doa kita minta perlindungan Allah. Yang kedua, doa isti'anah.
Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu taala. Kemudian ada doa istighasah. Istighasah ni bila kita ada masalah, ada musibah, kita minta Allah, ya Allah tolong aku. Ya Allah keluarkan aku daripada masalah ni. Ini doa istighasah. Maka ruqyah adalah tergolong dalam isti'azah. Sebab apa? Dalam ruqyah ni, tujuan ruqyah ni ada dua. Satu, kita minta Allah sembuhkan kita daripada penyakit, ataupun lindungi kita daripada penyakit, ataupun lindungi kita daripada syaitan, iblis, sihir dan sebagainya. Jadi secara prinsipnya semua orang Islam kena tahu ruqyah, kena belajar ruqyah. Sebab ruqyah yang paling basic sekali kalau ikut hadis dalam Sahih Bukhari ialah surah Al-Fatihah. Bahkan Nabi kata pada sahabat, ada seorang sahabat Nabi, dia jampi menggunakan surah Al-Fatihah sahaja terhadap orang yang kena patuk binatang yang berbisa sampai dia pengsan, dan selama 3 hari dia baca Al-Fatihah, dia ulang banyak kali sampai orang tu sembuh. Dan Nabi kata pada sahabat tu, macam mana kau tahu bahawa Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah? Jadi Al-Fatihah itu selain nama dia Al-Fatihah, umum kitab dan sebagainya, nama lain bagi Al-Fatihah ialah Ar-Ruqyah. Jadi siapa-siapa yang hafal Al-Fatihah boleh meruqyah insya-Allah. Yang penting yakin dan boleh baca. Jadi maknanya dekat situ konteks ruqyah ni tidak sahaja kepada benda-benda spiritual tapi juga kepada faktor kesihatan juga. Ya, betul. Okey. Betul. Okey, Ustaz, mungkin Nurul tanya dulu. Okey Ustaz, dan mungkin kita nak tanya juga mengenai rawatan perubatan ya. Dan ketika ini kita dapat saksikan adanya rawatan perubatan melalui jarak jauh, bukan hanya berjumpa secara berdepan. Mungkin Ustaz boleh komen mengenainya. Adakah ianya relevan ataupun ia terbukti berkesan ataupun wujudnya unsur-unsur yang lain atau bagaimana? Baik. Jarak jauh ni kita kena lihat daripada perspektif bagaimana. Kalau disebut jarak jauh ni ialah perawat dengan pesakit langsung tidak melihat satu sama lain, tidak mendengar suara satu sama lain, tapi tiba-tiba perawat dia boleh merawat pesakit tersebut, maka itu akan jadi tanda soal lah. Maksud saya, ada banyak orang yang claim, yang mendakwa dia boleh rawat secara jarak jauh. Bahkan saya pun ditanya banyak kali, Ustaz boleh tak rawat jarak jauh? Saya kata saya tak buat jarak jauh. Okey, kalau konteks misalnya kita mendoakan orang tersebut dari jarak jauh, itu memang ada. Itu memang ada nas. Bahkan Nabi sebut, sesiapa yang mendoakan untuk saudaranya dalam keadaan ghaib, maksudnya orang tu tak tahu, tapi kita doakan untuk dia. Contohnya orang tu sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakit si fulan, ada malaikat yang akan mengaminkan doa tersebut. Ini memang ada nas. Tapi kalau sebut ruqyah, ruqyah ni dia kena face to face. Dia tak boleh secara jarak jauh ataupun secara gaib. Dan kalau sekiranya menggunakan telefon, dengar suara misalnya, dan ini banyak kali berlaku lah, bila pesakit kena rasuk misalnya, ahli keluarga tak tahu buat apa, dia call saya, Ustaz tolong. Okey, jadi saya pun baca ruqyah, saya suruh dia orang buka speaker handphone dan pesakit boleh dengar suara saya. Ini tidak jadi masalah. Ini jarak jauh yang diperbolehkan. Tapi kalau jarak jauh, misalnya satu kes di mana pesakit saya cerita, ada perawat ni dia kata, okey, malam ni you tidur macam biasa. Saya balik rumah, saya akan rawat you daripada rumah. Kemudian dia kata, saya akan masuk dalam mimpi you. Dia kata gitu. Masuk mimpi. Dia masuk mimpi. Dia dah jadi macam cerita filem pula kan. Jadi kalau kaedah yang begini, maka ia diragui. Kenapa diragui? Sebab satu, tidak ada nas ataupun dalil daripada wahyu yang kata manusia boleh masuk mimpi orang lain. Yang boleh masuk mimpi orang lain ni syaitan sahaja. Jadi ini kaedah yang diragui. Jadi itulah sedikitlah tentang jarak jauh ni. Jadi Ustaz, kita nak minta pandangan juga, sebab ada setengah perawat yang mengatakan bahawa kalau kita menggunakan minyak kasturi, terutama kasturi kijang, dia punya fadilat sangat besar. Dan ada yang mengatakan bahawa kalau guna minyak kasturi ni, dia wangi di hidung kita tapi busuk di hidung jin, yang mana mengatakan bahawa ia akan menjadi satu perlindungan untuk kita dijauhkan daripada gangguan dan sebagainya. Adakah ia ada satu sudut yang mana mengatakan bahawa kebergantungan kita dekat kasturi ni melebihi daripada pergantungan kita ke dekat yang atas sana. Jadi macam mana konteksnya contoh? Baik. Wangi-wangian tidak dinafikan, ia sunnah Nabi SAW. Dan antara benda yang Nabi suka ialah minyak wangi. Dan kasturi dalam bahasa Arab disebut misk. Misk ni ataupun kasturi ni memang dia wangi dan dia sangat disukai oleh malaikat dan juga orang-orang yang baik lah. Kan kita suka bau yang wangi. Cuma yang disebutkan yang jin tak suka itu tadi ialah jin yang kafir ataupun jin syaitan. Sebab sifat syaitan ataupun jin kafir ni, mereka suka benda yang kotor, yang busuk, yang tak elok. Jadi memang ada pendapat
ulama yang mengatakan kalau kita pakai minyak wangi kasturi misalnya, ia boleh menghindarkan kita daripada gangguan-gangguan yang jahat. Tetapi kita kena lihat juga perspektif syariat. Misalnya satu hadis Nabi sebut tentang minta maaf ya, wanita misalnya tidak boleh terlalu wangi di luar rumahnya, sebab ia juga boleh menjadi tunggangan syaitan juga. Jadi ia opposite lah. Jadi untuk orang lelaki, yes, it's quite okay untuk gunakan misk ataupun minyak wangi kasturi. Wanita pula jangan berlebihan ketika keluar dari rumah. Sekadar yang perlu sahajalah supaya tidak misalnya tidak ada bau badan yang busuk dan sebagainya. Jadi maknanya penggunaan minyak kasturi itu bukanlah sehingga pergantungan kepada Yang Maha Esa sebagai pelindung. Tak inilah. Tidak. Faham. Tidak. Dan apa pun bergantung pada niat kita, Ustaz ya, sebenarnya. Sekiranya kita meletakkan ianya sebagai satu perlindungan, mungkin dah jatuh satu hukum yang lain ya, kerana kita bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah. Dan nampaknya masa begitu mencemburui Sangat kita. cepat. Sangat cepat. Mungkin ada satu ada soalan lagi kita boleh cakap lagi. Okey, saya yang salah dengar sebenarnya. Okey. Mungkin Ustaz boleh kongsikan ini juga sangat penting ni. Macam mana, sebab Ustaz kata tadi jin ini ada jin kafir. Okay. Kalau jin Islam pula macam mana? Dari segi perubatannya, sebab macam Ustaz kata tadi, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, jin ni boleh macam panas lah. Kalau jin yang Islam ni macam mana? Okey, saya cuba ringkaskan. Okey. Sebab ini seolah-olah macam kursus 4 bulan jadi 20 minit. Jadi 2 minit. 2 minit. Okey, jin Islam, jin kafir, it doesn't matter sebenarnya. Yang penting ialah jin soleh ataupun jin yang tidak soleh. Ini disebut dalam surah Al-Jin. Okey, ada Allah rakamkan sebahagian daripada kami itu jin, wa anna minna kunna solihin wa minna duna zalik. Ada sebahagian daripada kami ini yang soleh, sebahagian daripada kami ini tidak soleh. Dia Islam sekalipun, dia tidak menjamin bahawa dia jin yang soleh. Sebab ada juga jin yang Islam tetapi dia juga mengganggu orang, dia merasuk orang dan sebagainya. Jadi sifat syaitan ni dia bukan pasal agama. That's why dalam Al-Quran disebutkan ada di kalangan Nabi ini Allah utuskan musuh-musuh, aduan syayatinal insi wal jin. Ada musuh-musuh di kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Kalau manusia Islam pun boleh jadi syaitan, sifat syaitan. Sebab syaitan ni sebenarnya sifat, dia bukan spesies. Jin ialah spesies, syaitan adalah sifat. Maka kaedah perubatannya sama sahaja. Cara kita nak halau mereka, misalnya kita nak rawat orang kerasukan misalnya, sama sahaja. Kita bacakan ayat ruqyah, dan kalau dia jin Islam sebenarnya lebih mudah. Sebab kita boleh tarbiyah dia, kita boleh bagi nasihat pada dia, tazkirah pada dia, dan beri dia ancaman tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah yang penting dekat situ tarbiyah jin tu. Paling penting. Dan yang paling penting juga soleh dengan tak soleh seseorang jin Islam tu. Betul.